بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu, dan petang ini kita akan membicarakan tentang wasiat terakhir Nabi SAW sebelum baginda menghembuskan nafas baginda yang terakhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 perkara yang saya akan sebut pada petang ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Ketika Rasulullah SAW hendak berpisah dengan kita, berpisah dengan dunia, di hujung nyawanya itu Rasulullah sempat menyebut kepada kita 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah menyebut kepada kita ialah as-salah. Yang keduanya ialah an-nisa, dan yang ketiganya ialah ummati. 3 perkara yang dipesan oleh Nabi SAW. Yang pertamanya solat, yang keduanya jagalah perempuan, dan yang ketiganya ummati, umatku. Dan perkataan umatku Nabi sebut sebanyak 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Baik, 3 perkara inilah yang akan kita sentuh pada petang ini, dan mudahan memberikan kepada kita banyak i'tibar dan inzar kepada kita. Baik, pertama sekali ialah salat. As-salat imaduddin. Sembahyang adalah tiang agama. Pernah ditanya kepada para ulama, apakah benda yang paling ringan? Anak murid dia menjawab, benda yang paling ringan ialah kapas. Yang paling ringan. Anak murid dia jawab kapas. Kata gurunya, bukan kapas. Yang paling ringan ialah meninggalkan solat. Bagi orang yang tak beriman, bagi orang yang tak ambil berat dengan agama, meninggalkan solat adalah benda yang paling ringan sekali. Ditanya lagi, apakah benda yang paling jauh? Dia kata benda yang paling jauh bulan, matahari, bintang. Kata gurunya, benda yang paling jauh bukan bulan bintang. Yang paling jauh ialah masa yang telah berlalu. Masa yang telah berlalu itu adalah yang paling jauh. Kita takkan dapat dah pukul 12 tengah hari yang kita lalui tadi, pada tarikh kita hari ini. Takkan dapat. Dan kita takkan dapat lagi dah usia remaja kita. Kita takkan dapat lagi dah usia kanak-kanak kita. Itu adalah sangat jauh dan mustahil kita kembali balik ke zaman itu. Jadi tuan-tuan, benda yang paling ringan ialah meninggalkan salat. Dan benda yang disebut oleh Allah di dalam Quran, as-salat ini pula ialah benda yang paling berat untuk dikerjakan. Yang paling ringan untuk ditinggalkan, yang paling berat untuk dikerjakan. Melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kurang imannya, meninggalkan salat itu
satu benda yang sangat biasa. Dia ketinggalan bas, ketinggalan kereta api, ketinggalan teksi. Kadang-kadang timbul penyesalan. Ketinggalan maklumat, ketinggalan pengetahuan, ketinggalan maklumat pun dia rasa dia rugi. Dia tak tahu keputusan di antara Manchester United dengan Atletico Bilbao. Dia tak tahu. Dia tak tahu, dia rasa mungkin. Siapa menang ni? Napoli ke Chelsea? Dia bangun pagi dia menang. Siapa tengok Chelsea ke yang menang? Napoli ke yang menang? Sembahyang subuh dia tak buat. Dia buat dia je. Selama roh je tak sembahyang subuh. Tapi kalau dia ketinggalan maklumat Manchester City ke Everton ke yang kalah, dia cukup ambil perang. Tapi kalau dalam bab sembahyang tak ada apa-apa. Sedangkan orang yang beriman tuan-tuan, bila sebut saja sembahyang, kepala otak dia nama satu ialah solat. Bila dia buat kenduri kahwin, solat adalah keutamaan dia. Kalau dia mesyuarat, solat keutamaan dia. Apa juga pekerjaan dia, solat diletakkan nombor satu. Sebab Nabi kata sembahyang itu adalah tiang agama. Tuan-tuan, di hadapan kiri kanan tuan-tuan ni adalah tiang. Ni tiang tuan-tuan ni. Masya Allah. Tiang. Tak ada tiang, tak ada berguna. Bayangkan kalau manusia tidak ada salatnya, di mana nak diletakkan perkara asas, di mana nak diletakkan hukum-hukum yang lain, ibadat-ibadat yang lain, pahala-pahala yang lain. Kalau tidak ada salat, maka Nabi letakkan di akhir wasiat Nabi, umur Nabi-Nabi, sebut as-salah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang ini adalah terlalu berat, melainkan bagi orang yang khusyuk dia menjadi terlalu senang. Jadi dua perkataan tadi ni tuan-tuan. Benda yang paling senang ditinggalkan ialah sembahyang. Ada orang yang tak sembahyang sebab sakit. Sakit kepala je tak sembahyang. Menung kepala diikat dengan kain ikat. Sakit kepala. Kenapa kamu tak sembahyang, Din? Sakit kepala. Tapi tengok televisyen cerita Ultraman 3 jam tak sakit kepala. Saya, tuan-tuan, cerita Ultraman Taro ke, Ultraman apa ke, saya tak tengok dah tuan-tuan. Pasal saya dah tahu kesudahan dia, raksasa tu mati. Buat apa lagi kita nak susah payah pening kepala memikirkan tentang Ultraman dengan raksasa ni. Tak payahlah. Kita tak payah buang masa nak tengok cerita Ultraman lah. Ya, kalau tengok di Astro di Malaysia tu setiap hari Sabtu, saksikan Ultraman Taro. Jam 10.30 pagi. Seekor raksasa keluar dari perkurungan Fukuoka. Seperti biasa, pasukan mat ditugaskan untuk membunuh raksasa tersebut. Dah datang naik kapal terbang, pergi tembak raksasa. Dilepaskan tembakan. Suzuka, lepaskan tembakan. Baik. Orang Jepunnya cakap Melayu tu kan. Dia tembaknya, raksasa pun mengelak. Ekornya pun ditampaknya kapal terbang tadi. Kapal terbang dia pun, pesawat dia pun jatuh. Raksasa pun tergelak dia tengok kapal terbang jatuh. Ultraman pun keluarkan pen dia. Terus jadi Ultraman. Raksasa pun terkejut. Datang mana pula benda ni? Airnya bertumbuk-tumbuk raksasa tumbuk balik. Dekat 10 minit bertarungnya. Last sekali keluarlah lampu. Niknak. Maka Ultraman pun tembak. Mampus raksasa itu. Kalau saya jadi Ultraman, sebelum lampunya menyala sudah tembak. Keluar-keluar je tembak. Senang kerja aku. Tak payah gaduh-gaduh. Tuan-tuan, yang kita kena tengok sekarang ialah kenapa sembahyang aku tidak khusyuk. Ada orang yang sembahyang macam-macam benda dia ingat. Macam-macam benda dia ingat. Maknanya khusyuk sudah hilang. Allahu Akbar, dia sembahyang. Mulalah pemikiran dia sampai. Manalah kunci kereta aku pula. Masa dalam sembahyang dia ingat. Tadi aku simpan dalam poket. Dalam poket baju gambar dia. Ada orang yang tengok cicak sedang bergaduh dekat dinding pun dia tengok. Astagfirullahaladzim. Menang yang kecil. Yang kecil menang. Apa barang lah. Yang besar kalah. Tuan-tuan, panas gila dia tuan-tuan. Kipas tak ada ke?
Kalau tak ada, saya habis hawa sikit. Contohnya dirahmati Allah. Yang kita kena lihat ialah kenapa aku sembahyang tidak khusyuk. Dua benda yang ulama-ulama kata dalam bab solat kita kena tengok. Yang pertama sembahyang aku ini betul ataupun salah. Yang kedua, sembahyang ini Allah terima ataupun tidak. Dua benda ni kita kena tengok. Yang pertama tadi saya sebut bagaimana nak jadi khusyuk. Yang tu kita sebut kemudian. Yang saya sebut yang kedua ni, dua perkara yang kita kena tengok. Apakah dua perkara ini yang kita kena tengok bila kita solat? Yang pertama, solat aku ini sah ataupun tidak. Yang kedua, solat aku ini Allah terima ataupun tidak. Dua benda ini kita kena periksa, tuan-tuan. Yang lain tak payah periksa pun. Ombak rindu tak payah periksa. Hantu dalam botol kicap tak payah periksa, tuan-tuan. Itu tak ada faedah ceritanya. Yang tuan-tuan kena periksa ini. Yang pertamanya, solat aku sah ataupun tidak. Bagaimana nak datangkan solat yang sah? Wuduk mesti betul. Mandi hadas besar mesti betul. Mandi junub mesti betul. Daripada situ dah kena betul lah. Sebab ada orang yang tak pandai mandi hadas besar. Dia tak pandai. Dia mandi dalam bilik air dia besarnya 3 segi ini je, tuan-tuan. Itulah tempat dia mandi, itulah tempat dia basuh, itulah tempat dia mandi hadas besar. Bila kita cakap tidak sah, Tuan Haji, kenapa tak sah? Pula kan air, memanglah air tapi tak cukup 2 kolak. Dia kata kalau nak 2 kolak kena pergi masjid lah, kata dia. Bukan masalah dia, Tuan Haji, mandi air tak cukup. Tuan-tuan, ni nombor 1. Kemudian datang pula daripada hukum berwuduk. Hukum berwuduk. Ada orang yang tak pandai ambil wuduk. Ustaz, saya ambil wuduk, saya dengan paip, saya basuh muka, tapi masa itu mata saya pejam. Apa masalah dengan pejamnya? Masalahnya bahagian dalam mata tak kena, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jangan kamu ambil wuduk, kamu sembuh pula. Buta mata kan? Yang bahagian dalam ni tak payah ambil, tuan-tuan. Ada setengah orang bila ambil wuduk, dia sembuh dalam. Kenapa mata abang merah? Ambil wuduk. Orang lain pun ambil wuduk abang, tapi tak adalah seksa macam abang. Tuan-tuan jangan buat. Ada orang yang tak pandai macam itu. Kalau dah berwuduk tidak pandai, macam mana nak sah solatnya? Kemudian, apa benda yang dia kena pastikan? Yang solat itu sah. Daripada bersih dia daripada najis. Tuan-tuan, jaga-jaga ada orang yang tidak bersih najisnya. Dia buang air besar, najisnya masih berbau. Bukan di bahagian bawahnya, ni di tangan dia. Tuan-tuan, sebab tu dalam kitab fiqh sebut, kalau buang air besar, basuh dengan jari, basuh dengan tangan, tanda-tanda bersihnya ialah kita sanggup meletakkan tangan kita yang kiri ni dalam mulut. Kalau boleh letak tu maknanya dah bersih. Kalau asal-asal letak je, maknanya belum bersih. Boleh faham? Bukanlah maksud saya tiap-tiap kali lepas je buang air besar. Bukan, tuan-tuan. Ataupun masuk dalam mulut. Bukan. Apa hal kamu masukkan dalam mulut? Ustaz Kazim cakap kena masukkan. Bukan. Maksud saya ialah dia sanggup memasukkan. Sanggup memasukkan maknanya sudah tidak ada najis. Kalau masih ada baunya, kalau masih ada bendanya, belum lagi, tuan-tuan. Subhanallah. Itu satu benda yang kita kena pastikan bahawa kita ni sah solat kita. Ada orang laki-laki yang semayang, ada laki-laki yang solat, dia pakai seluar jean, dia pakai t-shirt. Nampaknya macam menutup aurat. Kita buat model kita, cameraman kita. Seluarnya seluar jean, bajunya baju t-shirt. Semua tengok dia. Oh, susah hati dia, tuan-tuan. Yang balik tiang dia tak nampak dia. Susah hati dia. Kita nampak dia menutup aurat, semayang. Seluarnya bagus, bajunya bagus. Tetapi ada orang yang pakai seluar jean yang londe, baju t-shirt yang singkat. Bila dia rukuk, nampak lurah punggungnya. Seluar jeannya londe ke belakang, t-shirtnya ke hadapan, takkan nampak lurah punggungnya. Kita tengok je,
Sekarang aku tiup, aku letakkan air sekarang ke dalam. Nampak tuan-tuan? Maka hukumnya batal semayang dia. Sebab apa jadi macam itu? Sebab dia hanya perasan dia tutup aurat, tetapi dia belum menutup. Alhamdulillah lah Ustaz, saya semayang, saya pakai jubah Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Balik umrah ke? Baru balik Ustaz 2 minggu Ustaz. Batuk pun boleh habis Ustaz. Dia pakai jubah, tapi dia tak pakai kain di dalam. Dia pakai jubah semata-mata. Butangnya pula tidak dikancing. Bila dia rukuk, udah tenganga dia punya butang. Bila dia tenganga, dia rukuk. Dia nampak apa? Dia pun tengok. Rasanya macam pernah tengok. Tapi di mana? Maka pada masa itu sudah batal sembahyangnya. Sebab dia tidak menutup aurat. Ustaz, apa saya tidak menutup aurat? Bukankah saya pakai jubah? Memang Tuan Haji pakai jubah. Tapi Tuan Haji tidak butang. Tuan Haji tak tutup dengan butang. Bila Tuan Haji rukuk dan sujud, nampak. Bila nampak, batal. Masya Allah. Sebab tu Nabi suruh kita jaga betul-betul solat. Jaga itu baru tentang perkara-perkara menutup aurat di dalam solat. Bagaimana pula dengan solat? Bagaimana pula dengan solat kita? Adakah kita menjaga solat kita? Ada orang yang sibuk menjaga jarinya. Sibuk menjaga jari. Ketika tahiyat, tasyahud, dia sibuk mengajarkan asyhadu alla. Itu lebih penting bagi dia. Asyhadu alla. Kita pun tengok dia. Dengan kita pun tak khusyuk. Apa pasal jari dia pusing-pusing? Besok kita pula yang pusing. Orang sebelah kita pula tanya, apa pusing-pusing? Lama-lama satu saf ni pusing. Subhanallah. Yang kena jaga khusyuk bukan jari. Ada orang yang angkat jarinya tak turun-turun. Muak tunggak begitu. Itu namanya satu Malaysia. Subhanallah, Masya Allah. Saya baru 3-4 minggu lepas ada satu orang bukan Islam, dia masuk Islam. Ya, di sekolah saya alhamdulillah masuk Islam. Ya. Jadi tuan-tuan, saya tanya pada dia, "Abang, kenapa abang mau masuk Islam?" Dia kata, "Saya banyak dosa." "Saya banyak dosa, Ustaz." "Dosa apa?" "Saya minum arak. Sebanyak minum, Ustaz. Jadi saya minta Allah ampunkan dosa saya." Masya Allah. Belum Islam dah sebut tentang dosa. Yang Islam tak sebut dosa pun. Islam beruk je minum arak. Dia yang tak Islam, dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya mau masuk Islam sebab saya banyak minum arak. Saya minta Allah hapuskan dosa saya, Ustaz." Masya Allah. Subhanallah. Saya sekarang jadi DJ radio. Ya, sudah jadi DJ. Tuan-tuan kalau boleh buka internet, namanya www.perakfm.com. Boleh buka online. Memang boleh buka. Dengar. Hari Selasa 5:30 petang dengan hari Khamis jam 3 petang. Setiap hari Selasa dan Khamis. Sebab saya dah nak pencen berceramah. Jadi saya dah dapat kerja baru. Kerja saya ialah DJ radio. Saya membuatkan rancangan Dalam Hati Ada Taman. Curi, 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 curi hatiku. Cuma, 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 nun jauh selalu. Saya UKE, Ustaz Kazim Elias. Temui saya dalam rancangan Dalam Hati Ada Taman setiap Selasa 5:30 petang, 6:30 petang di Perak FM untuk koma aja. Itu tagline saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada seorang pemanggil. Dia kata, "Ustaz, saya rajin. Selamat petang, Ustaz." "Petang. Saya mau tanya sama Ustaz. Saya selalu sedekah dekat masjid dan surau. Adakah saya mendapat pahala, Ustaz?" Namanya Mr. Rajan. Saya kata, "Mr. Rajan, pahalanya tak tahu nak letak di mana. Tapi dengan sebab Mr. Rajan bersedekah pada masjid surau, bersedekahlah siapa-siapa pun. Walaupun Mr. Rajan bukan orang Islam, tetap Allah Ta'ala bagi rezeki pada Mr. Rajan." Saya seronok sebab yang ikut kuliah saya macam-macam kaum, macam-macam bangsa dan agama. Alhamdulillah.
Ada yang datang baru ni daripada Sweden datang tuan-tuan. Dari Sweden datang. Habis mukanya merah-merah kena gigit nyamuk. Anak dia pun merah, dengan dia merah sekali. Saya kata apa sal merah-merah ni semua? Ustaz kata dia. Dia tak tahan dengan nyamuk tuan-tuan. Tuan-tuan, bila dia ni datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya mau masuk Islam sebab saya banyak dosa. Bila banyak dosa saya masuk Islam. Masuklah. Saya tanya, mak ayah bagi? Mak ayah tak kisah Ustaz. Mak ayah pun tak kisah. Sekarang kita masuk Islam. Oh, tak boleh Ustaz. Mak saya tak sihat. Tunggulah dia sihat baru saya boleh masuk Islam. Bila nak sihatnya saya tanya. Besoklah Ustaz. Tahu pula nak sihat. Mak saya sakit kepala aja, esok sihatlah tu. Sebab mak saya pun nak tengok macam mana saya Islam. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Subhanallah. Malam tu saya berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Buatnya mati malam ni tak sempat dia Islam. Besok tuan-tuan datang dia tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Depan pelajar-pelajar di sekolah saya. Ada yang menangis, ada yang tutup mata, ada yang tutup muka, ada yang nganga. Dia pun buat, saya pun peluk dia. Saya pun masukkan dalam Facebook. Tahniah, ada yang ucap tahniah, syukur, tahniah, syukur, tahniah, syukur. Ada pula satu hamba Allah jawab, cuba tengok ustaz sedang mengajar satu Malaysia pada pengikutnya. Adakah macam ini satu Malaysia tuan-tuan? Saya bukan mengajar satu Malaysia, ini kalimah tauhid. Tuan-tuan. Dia kata kalau nak masuk-masuk ajalah, apa pasal angkat-angkat jari ini pula? Saya jawab, bukankah inilah jari yang diangkat ketika kita tahiyat akhir, tahiyat awal? Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa jari ini diangkat? Telunjuk diangkat sebab uratnya sampai kepada hatinya, sampai kepada jantungnya. Mana ada kita tahiyat akhir? Mana ada kita tahiyat akhir? Asyhadu an la. Lepas ini tuan-tuan buat macam ni, asyhadu an la. Kan tak sesuai ni tuan-tuan. Kalau macam ini asyhadu an la, ini rupanya macam light pula tuan-tuan. Kalau jari tengah lagi tak sesuai. Kan bertumbuk kan asyhadu an la. Sebab itu tuan-tuan, kita kena letakkan. Ada orang yang sibuk menggerakkan jarinya. Dia memikirkan gerakan jari dia. Dia tak memikirkan kekhusyukan dia. Dia tidak memikirkan aurat dia. Dia tidak memikirkan kebersihan dia. Dia tidak memikirkan tentang salatnya. Yang lebih utama daripada gerakan jari. Yang dia utamakan ialah gerakan itu je. Lagi orang tengok, lagi dia bangga. Sedangkan banyak lagi benda yang dalam solat yang kita kena perhatikan betul-betul. Bacaan kita, betul ataupun salah. Takbiratul ihram kita, betul ataupun salah. Ada orang yang angkat takbir, baru ni saya tegur satu Bilal, dia azan. Allahu Akbar, Allah. Saya runsing tak? Berbulu telinga saya. Adakah macam itu bunyi azan ni? Saya komplain lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah keluar dalam radio, saya jumpa penerbit radio, padam ni tak betul. Macam apa? Keluar dalam radio kereta saya, kereta tu saya punya, radio tu pun saya punya. Kalau bukan saya setumbuk dah bagi pecah tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang yang bila semayang, dia tak jaga benda ini. Walaupun sampel, tapi dia tak jaga semayang itu. Allah. Masya Allah. Itu belum lagi yang Allah. Itu macam nak terjun dekat kolam renang tuan-tuan. Ini lepas alpan ni kata dia. Diangkatnya takbir Allah. Kita semayang sebelah dia. Allah. Sampai kita terganggu sekali. Lalas kitanya beralah. Tak apa, tuan-tuan lagi dulu buat angkat ni, tak apa. Saya kemudian sikit pun tak apa. Ini tuan-tuan, ada orang yang tak jaga benda ini. Ada yang langsung senyap sunyi. Senyap dan sunyi, tabir malam
menyelimuti. Dia pun semayang pun senyap dan sunyi. Nampak? Tak bunyi apa. Semayangnya tak bunyi apa. Sampai kita kena pergi depan dia. Cakap depan dia. Cakap. Ini tuan-tuan orang yang tak menjaga salat. Sebab itu kita program besok kita di Expo. Kita nak buat salat. Betulkan balik salat. Jaga-jaga salat. Yang pertama kita kena pastikan betul-betul. Pertama, semayang kita sah. Okey? Ada orang tanya pada saya, Ustaz. Saya nak tanya ni malu. Tapi terpaksa tanya juga. Tanyalah makcik. Masalah saya, Ustaz. Saya, bila saya bergerak, keluar angin. Ikut belakang lah. Bukan, ikut jalan depan. Jadi batal tu pun tidak, Ustaz. Selalunya kalau buang angin namanya kentut dalam belakang. Saya kentut kat depan. Macam mana, Ustaz? Astagfirullahaladzim, tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan tanya, apa nak jawab? Abang, batal ke tidak? Abang keluar angin kat depan. Mana aku tahu kamu punya? Mana boleh suami cakap macam itu? Itu tanggungjawab suami. Kena belajar. Kena ambil tahu masalah orang perempuan. Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Yang menjamin sah ataupun tidak. Yang kedua, kita kena pastikan solat kita ini diterima atau tidak. Diangkat ataupun tidak. Ditulis sebagai solat ataupun tidak. Diberi markah sebagai solat ataupun tidak. Ada yang jaga semayangnya dengan serbanya, dengan songkoknya, dengan kepiahnya, dengan telekungnya, Masya Allah, dengan bersihnya, dengan pakaian sejadahnya, bersihnya, Masya Allah. Itu dah bagus. Yang kedua. Apa dia? Yang kedua, solat kita diterima ataupun tidak. Ada 18 golongan yang tidak diterima. Golongan yang pertama yang tidak diterima solatnya ialah pembunuh. Orang yang bunuh orang. Ustaz, saya tak bunuh orang. Saya bunuh kucing. Kenapa bunuh kucing? Sebab dia curi lauk saya. Kamu dengan kucing pun kamu nak berkira ke? Sedekah je lah. Apa salahnya seekor ikan bagi dekat dia? Tompok. Nah, makan. Tompok pun datang makan. Ini dibaginya tulang. Tompok. Letak tulang dekat kucing. Kucing pun tengok. Kalau aku pandai masak, aku tak minta kat kamu gitu. Salah dia aku tak pandai masak. Macam mana nak masuk syurga kita bagi kucing makan tulang? Itu satu hal. Kita bagi makan kucing dengan tulang. Ada setengah orang makan kucing. Lagi teruk, tuan-tuan. Subhanallah. Ustaz, macam mana dengan saya? Saya menggugurkan kandungan. Isteri saya pregnant. Berapa minggu? 3 minggu. Dia balik ke rumah, dia menang, Ustaz. Saya tanya, kenapa kamu termenung? Bukankah zaman sekarang zaman memetik bunga? Bukan zaman bermenung. Itu namanya seroja. Mari menyusun seroja, bunga seroja. Tu Jamaah Abdillah punya lagu. Sekarang zaman bermenung, bukan bermenung. Sekarang mari kita memetik bunga gitu. Tuan-tuan, isteri menang balik. Abang, dah 3 minggu bang. 3 minggu apa? Mengandung lah, apa lagi? Kan bang dah pesan, berhati-hati. Berhati-hati konon kalau kita tidur seorang, tak jadi apa. Awaklah punya pasal, dah mengandung kita sekarang. Dia pergi ke hospital ke klinik haram mana ke tuan-tuan, digugurnya kandungan. Apa hukum? Dicucinya benda itu. Boleh ataupun tidak. Orang macam ini dikategorikan sebagai apa? Adakah semayangnya diterima? Adakah semayangnya ditolak? Kita faham bunuh orang. Bunuh orang itu yang tak diterima solat. Yang tuan-tuan baca dalam paper hari ini. Yang di Johor. Kisahnya berlaku minggu lepas. Tapi keluarnya tuan-tuan hari ini. Ya, budak yang dibunuh. Girang nama dia. Dah lah bunuh. Bakar pula. Masya Allah, subhanallah. Ganas je tuan-tuan.
Ya, tak. Binatang pun tak buat macam itu. Tidak ada hati perut. Umur budak 5 tahun. Tak apa yang dia buat dengan budak tu. Dia sanggup bakar, dia sanggup tanam budak. Masya Allah. Itu pembunuh. Solatnya tak diterima. Yang kedua, orang yang tidak diterima solatnya siapa? Orang yang menipu dalam jual beli. Yang menipu dalam perniagaan. Mudharib. Menipu dalam bisnes. Yang ketiga, orang yang tidak diterima solatnya ialah orang yang minum arak. Ditolak solatnya. Orang yang derhaka kepada mak bapak. Aqul walidain. Mudminun khamrin aqulil walidain. Yang kelimanya, orang yang ditolak semayangnya ialah, yang tak diterima semayangnya ialah orang yang percaya kepada bomoh. Kahin. Percaya kepada bomoh. Yang keenamnya arraf. Orang yang percaya kepada tukang telek. Percaya pada telek nasib. Percaya pada telek. Bila dia nak beli rumah, dia tengok rumahnya di mana posisinya. Nak letakkan perabot di mana posisinya. Ini nama dia arraf. Allah tak terima, tuan-tuan. Diteka nyetik lalat ini, apa tandanya? Nyetik lalat di hidung, apa tandanya? Dia tengoknya bintang dia. Bintang dia ialah bintang apa? Maka dia tengok kepada bintang. Dia tengok kepada tenung nasib. Daripada tapak tangan dia. Itu nama dia arraf. Orang yang percaya kepada benda ini, maka orangnya tidak diterima solat. Kita letak tangan. Pergi menghadap dengan Tuan Haji Bahil. Pergi menghadap dengan Haji Bahil. Urat ini bertemu dengan urat ini, makanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Orang kaya mana, Tuan Haji? Namanya akilka, sakilka. Tapi skill lah. Masya Allah. Orangnya tua ke muda, Tuan Haji? Nak kata tua, tak tua sangat. Bayar-bayar saya lah Cikgu Murni. Nampak sangat gatal Tuan Haji ini. Rupanya dia telek untuk dia. Tuan-tuan, urat kita, tapak tangan kita tidak mencerminkan untung nasib kita. Orang yang percaya kepada Arab ini ditolak. Ada yang percaya pada cincin membawa tuah. Ustaz, cincin ini saya dah pakai 40 tahun, Ustaz. Cincin inilah yang membawa tuah pada saya. Cincin kalau kamu campak dalam lombong tak jumpa dah, kamu tahu. Ada cincin yang boleh timbul semula. Tak boleh. Tak boleh dah, tuan-tuan. Masya Allah. Ya, baru ni saya dijemput untuk mencari orang yang hilang. Ya, mencari orang yang hilang dalam kolam, dalam tasik. Tasiknya dalamnya 90 meter kedalamannya. 90 meter, hampir-hampir satu padang bola, tuan-tuan. Dalam, Masya Allah. Besar tasiknya. Dalam pula tu 90 meter sampai 100 meter dia punya kedalaman. Masya Allah. Bombanya dah menyelam. PLDM-nya dah menyelam. Profesional punya ni pun dah menyelam. Tak jumpa juga. Tuan-tuan baca Yasin dah baca Yasin. Azan dah buat. Tak keluar-keluar juga. Jadi tuan-tuan, yang mana ada pen, yang mana ada kertas, tuliskan. Mana nak tahu kok tenggelam. Ya, ini ilmu. Okay, ilmu. Nak ambil. Tak nak ambil, sudah. Tapi kalau jadi, jangan telefon saya. Tak ada masa saya nak layan. Ada yang SMS kan, Ustaz, ulang-ulang balik macam mana ayat nak bagi hilang jumpa. Anak saya hilang lah, Ustaz. Dulu masa saya mengajar, kamu tak nak catat. Bila dah hilang, baru nak catat. Dia jawab, tak sangka pula nak hilang. Ini ilmu. Ilmu kena ambil. Bila kita ada bila-bila masa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini petua yang saya buat. Dan Alhamdulillah setakat ini Allah Ta'ala izinkan. Jadi saya buat berdasarkan kepada apa yang saya jumpa, apa yang pengalaman saya. Baik, bila ada kehilangan lemas di dalam tasik, sungai, laut dan sebagainya, bila dah cari tak jumpa apa semua, kebiasaannya 24 jam mayat akan timbul. Okey, mayat akan timbul, kebiasaannya. Tetapi ada kes-kes yang tertentu mayatnya lambat timbul. Mungkin ketika dia tenggelam, dia pakai kasut besi. Dalam kasut itu ada besi, bukan kasut besi.
Mungkin dia pakai kasut boot yang ada besi dalam dia, menjadikan dia berat, maka dia lambat. Kadang-kadang dia tersangkut dengan kayu, daun di dalamnya. Kadang-kadang ada angin, ada air yang berpusar. Kadang-kadang disorok oleh buaya pun ada juga. Lambat nak keluarnya. Sebab buaya simpan dulu di satu tempat. Dia simpan di dalam lubuk. Nanti buaya dia bukan makan masa itu juga. Buaya ni dia simpan dulu. Dia pun ada peti sejuk juga, dia simpan bawah ni. Jadi tuan-tuan ambilkan 7 biji batu. Okey, ambil 7 biji batu. Maka tuan-tuan ambil batu mana-mana lah. Batu besar ini je. Jangan besar-besar gajahnya tu, besar ini je. Ambil, tuan-tuan bacakan pada batu yang pertama surah Al-Fatihah 7 kali. 7 kali genggam, dah genggam, dah baca 7 kali, letak sebelah. Kemudian ambil lagi 1 biji batu, baca ayat kursi 7 kali, letak sebelah. Ambil lagi tuan-tuan, baca Qul Huwallah 7 kali. Batu keempat, Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali. Batu kelima, Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Batu yang keenam, surah Al-A'raf ayat 13. Ayat 13 7 kali. Tak di situ. Dan terakhir sekali ialah selawat ke atas Nabi 7 kali. Kemudian tuan-tuan pergi ke tempat budak tadi tenggelam. Tak kira lah tepi tebing ke, naik bot ke, naik sampan ke, pergilah ke tengah dia. Dan tuan-tuan lontarkan 7 biji tadi dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. InsyaAllah dengan izin Tuhan yang tenggelam tadi, InsyaAllah kalau Allah izinkan, dia naik balik tenggelam kelemasan dia tadi. Kalau mayat dia, mayat lah. Ya, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, ini petua. Mana nak tahu kan kok tuan-tuan pergi mandi di laut, dihanyutkan dan sebagainya. Amalkan petua ni, InsyaAllah Allah Ta'ala beri pada kita. Baik, itu di antara tanda-tanda orang yang tidak diterima solat. Orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat itu solatnya tak diterima. Al-ghibah. Kita nak mengumpat, tuan-tuan, cukup senang. Nak buka butang baju pun susah. Cuba buka butang baju 1, 2. Nak buka baju pun susah kalau tak ada butang. Kurang-kurangnya kalau buka baju 5 saat, 10 saat. Kalau ada butang banyak macam ni, 20 saat buka je. Tapi nak mengumpat, mana ada banyak saat-saat? 2 saat aja. Kita tengah minum air dekat restoran. Minum-minum, satu orang gemuk lalu. Gemuk gila. Nampak? Senang tak ngumpat? Senang. Berapa saat? Ada tak orang yang ngumpat? Gemuknya. Mana ada nampak? Kurusnya. Tak ada. Kita tengok pengantin lalu. Gemuknya. Jenuh bagi makan ni. Kita tengok pula pengantin perempuannya. Kurus gila. Seorang gemuk, seorang kurus. Tahan ke? Itu nama dia ngumpat. Dengan sebab kita ngumpat, solat kita di-reject, ditahan. Sehinggalah kita minta maaf pada orang yang kita ngumpat. Kalau kita memfitnah, orang yang ditolak solatnya ialah orang yang memfitnah. Kita akan diterima solatnya selepas kita minta ampun pada dia. Dan betulkan balik kenyataan kita tentang dia pada orang yang telah kita sebarkan fitnah. Berapa banyak yang kita sebarkan fitnah dalam blog, dalam Facebook tentang seseorang. Berapa banyak yang kita cakap benda yang tak betul tentang seseorang. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Saya pun nak datang ke Singapura ni pun saya takut. Sebab ada orang kata saya ni minta tong. Saya pun tak tahu tong apa. Jangan panggil Ustaz. Ustaz kata minta tong derma. Tong apa tuan? Apa hal? Dia kata kutipan derma itu tong yang Ustaz kata minta. Subhanallah. Ini fitnah. Saya pun tak tahu tong-tong. Kerja saya dijemput menyampaikan ceramah. Ceramah ajalah. Sebab tu saya sangat berhati-hati tuan-tuan. Sebab dulu ada yang kedengaran pada saya. Bila dimintanya sejam saya berceramah sampai $5,000. Padahal saya tak pernah letakkan macam itu tuan-tuan. Ini bentuk-bentuk fitnah. Sebab tu saya tak nak orang-orang tengah yang uruskan ceramah saya.
Kadang-kadang dia charge-nya $5,000 1 jam. Buat ni kita ceramah 2 jam, $10,000. Subhanallah. Masya Allah. Saya pun nak terkejut tuan-tuan. Hari ni saya tak mau macam ni. Orang yang menipu macam ini, yang memfitnah macam ini, kita merosakkan ibadatnya, ditolak. Saya bukan jenis macam itu tuan-tuan. Saya dijemputkan untuk menyampaikan ceramah, saya datang. Kalau tak jemput, saya pun tak datang. Saya seronok kalau dijemput. Kalau tak jemput, lagi seronok. Sebab saya boleh tengok cerita Hindustan di rumah saya. Hari ni hari Sabtu jam 3 petang. Ceritanya Sanggam. Masya Allah. Dah berapa lama dah saya tak tengok TV dengan anak-anak. Berapa lama dah tuan-tuan saya tak makan sekali dengan anak-anak saya. Kalau tak jemput, Alhamdulillah. Boleh bawa anak-anak jalan dekat Tesco. Boleh saya bawa isteri saya bubur dalam troli, tolak. Nah, lama dah tak tolak dia. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ni fitnah. Termasuk fitnah itu siapa? Termasuk orang yang dia ditolak sembahyang itu ialah isteri yang derhaka pada suami. Melawan pada suami dia. Sebab itu akak-akak di sini yang tidak ada suami, yes. Selamat, aku tak lawan suami aku. Jaga-jaga. Kita pula ada ngutuk orang yang tak ada suami, kita kutuk. Bilalah engkau nak kahwin. Engkau nak kahwin bila itu. Dia selamat, sekurang-kurangnya dia tidak ada suami untuk dilawan. Akak-akak yang ada suami berapa banyak yang lawan suami. Tiap-tiap hari dijegi mata kat laki dia. Ya, berapa hari yang lawan cakap suami dia. Dia bantah dia. Selagi tak minta ampun pada suami, selagi itu Allah tolak tertahan ibadat kita. Termasuklah orang yang ditolak ibadatnya ialah suami-suami yang tidak memberikan nafkah pada isterinya. Tak bagi nafkah. Mentang-mentanglah isteri itu dah ada kerjaya, isterinya sudah ada pekerjaan, maka dia pun tak bagi duit pada isterinya. Bila isteri dia minta, abang, duit belanja. Belanja apa? Gaji kamu berapa? Cukuplah gaji kamu, aku dah izinkan kamu kerja. Izinkan kerja itu gajinya hak isteri. Suami tak boleh rembat. Suami tak boleh ambil. Nak ambil ni kena minta izin isteri. Ya, abang ambil RM40 dia. Abang ambil $50 ya. Dah ambil baru minta izin. Tak betul. Itu duit dia. Duit dia. Duit kita, duit isteri. Beza tu. Duit kita dalam poket. Beras dah habis. Gula dah habis. Isteri ambil duit. Tak bagi tahu pun tak apa. Untuk beli beras. Tak apa. Itu tak mencuri. Mana duit abang dalam poket? dah beli beras abang. Mencuri. Kalau ikut hukum Islam, dipotong tangan kamu. Sekarang abang tak potong tangan kamu. Abang potong jari je. Kata dia. Tuan-tuan, isteri ada hak. Sebab itu untuk perbelanjaan anak dia. Perbelanjaan rumah tangga dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Berapa banyak suami yang tidak endahkan isterinya. Yang tidak bagi makan pada isterinya. Kadang-kadang dia bagi makan. Tapi nafkah batin dia tak bagi. Apa dia nafkah batin? Orang kita faham nafkah batin itu ialah faham lah. Saya nak sebutkan, tuan-tuan kata lucah pula. 18XX pula. Dia kata, Ustaz, saya bab itu Ustaz so far so good, kata dia. Tuan-tuan, itu bukan nafkah batin. Nafkah batin ialah macam faham-faham pula. Tadi tak ada, sekarang dah ada. Tuan-tuan, nafkah batin itu bukan setakat hubungan seksual. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Menggembirakan isteri itu nafkah batin. Bila isteri tengok muka kita, dia seronok. Itulah nafkah batin. Dia tengok muka kita, dia seronok. Abang balik. Udah kebeat ke bini aku ni. Tak pernah. Tuan-tuan, dia seronok. Bila kita ada dengan dia seronok. Itu maknanya nafkah batin. Bagaimana nak menyeronokkan isteri? Inilah dia tuan-tuan. Bagaimanakah ia nak menyeronokkan isteri? Sebab itu 3 benda ini sangat penting.
Tiga benda ini sangat penting. Pertama, siapakah yang paling penting? Kedua, apakah yang paling penting? Apakah yang paling penting? Yang ketiga, masa bilakah yang paling penting? Ni tiga benda ni. Baik, yang pertama, siapakah yang paling penting? Orang yang paling penting ialah orang yang kamu sedang berhadap. Orang yang sedang kamu berhadap sekarang. Itulah orang yang paling penting. Tuan-tuan, tabung ni bukan untuk saya ya. Jangan kata pula saya minta persen pula. Tidak. Minta maaf. Ini untuk tabung sekolah kita, Madrasah Al-Ma'arif. Jadi jangan ada fitnah pula Ustaz Ghazi minta. Itu 50% tahu? Tidak tuan-tuan. Saya bukan businessman atau businesswoman. Tidak tuan-tuan. Ya, saya adalah penceramah aja. Saya sakit telinga tuan-tuan bila dengar macam-macam. Ada yang kata Ustaz Ghazi minta 50% daripada kutipan derma. Pembohong besar tuan-tuan. Fitnah. Baik tuan-tuan, ulang balik cerita tadi ini. Yang dikatakan perkara yang paling penting. Siapa yang paling penting? Orang yang paling penting ialah orang yang kita sedang berhadap sekarang ini. Tuan-tuan sedang berhadap dengan saya. Maka tuan-tuan adalah orang yang paling penting dengan saya sekarang ini. Apa yang saya kena buat? Layan tuan-tuan habis-habisan. Mengajar tuan-tuan habis-habisan. Sebab tuan-tuan datang sini jauh-jauh. Ada yang parking. Dalam hatinya dia fikir, ya Allah, selamatkah aku? Ni ada orang saman ke tidak ni? Selamatkah aku? Tuan-tuan baca aje. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Insya-Allah tak nampak orang yang pakai saman tuan-tuan. Dia nampak macam tak ada apa je tuan-tuan. Insya-Allah. Bacalah ayat itu. Insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan datang sini udahlah pukul 2.30 petang saya tengok dah datang dah. Saya sampai tadi 2.15. 2.15 orang perempuan dah datang. Masya-Allah. Sedangkan ini adalah waktu yang paling sesuai untuk tidur. Waktu sekarang ialah waktu bangkal. Tapi tuan-tuan boleh datang belajar. Maka tuan-tuan adalah nak belajar. Maka tanggungjawab saya ialah mengajar. Kenapa kita nak cakap benda yang tak ada kaitan dengan pelajaran? Kenapa kita nak cakap satu benda yang tidak ada manfaat pada kita? Saya kena layan tuan-tuan. Saya kena bagi yang terbaik pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sanggup parking kereta jauh-jauh, naik teksi, naik bas dan sebagainya. Kerana nak belajar. Tiba-tiba saya datang di sini, saya tak tahu apa benda yang saya nak cakap. Saya tidak memberikan kepuasan pada saya. Saya orang yang silap. Saya tidak memberi kepuasan pada tuan-tuan. Saya silap. Saya tak tahu apa benda nak cakap. Apa benda nak cakap apa sebab tu dalam ceramah dia banyak kita udah tuan-tuan. Ustaz dia nak kata apa? Maka hukumnya haram letih tuan-tuan. Akhirnya yang balik-balik semua cakap tuan-tuan rumah. Ini tak dapat ilmu. Okey, orang yang paling penting sekarang siapa dengan tuan-tuan? Orang yang paling penting ni ialah saya. Maka tidaklah perlu tuan-tuan berbuat dengan orang sebelah. Bukan orang sebelah tu yang penting. Ustaz Kazim. Bukan orang yang jauh daripada tuan-tuan sekarang dalam handphone. Berapa banyak sekarang ini yang bila kita sedang berbuat berhadapan, kita tak berbuat dengan orang di hadapan. Kita asyik main handphone. Akhirnya kita tidak melayan dia. Sedangkan dia adalah tetamu kita. Letakkan handphone di sebelah, offkan handphone, silentkan dia. Kita menyembang, berbual, melayan tetamu kita. Itulah orang yang paling penting. Ini tidak. Bila dengar ceramah, SMS pun jalan. Kat mana? Dekat dengar ceramah. Siapa penceramahnya? Ustaz Kazim. Best tak? Boring. Macam mana? Tangan menulis, hati menulis, telinga mendengar. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan dua hati dalam satu masa. Dua hati dalam satu masa. Sedang dengar ceramah, sedang sibuk main handphone. Ilmu tak dapat. Nak dapat ilmu, tunggu betul-betul. Orang yang paling penting ialah orang yang sedang kita berhadap. Itu yang paling penting. Yang kedua,
Apakah yang paling penting? Benda yang paling penting ialah pahala. Kita sekarang mencari pahala. Kita sekarang mencari wang. Wang di mana? Di hari kiamat. Wang untuk kegunaan dalam dunia, namanya wang, namanya dolar, namanya ringgit, namanya sing, namanya rupiah, namanya rupi. Ini untuk keduniaan. Yang buang dalam dunia ni tuan-tuan, tak habisnya. Wang dalam dunia macam misai. Cukur tumbuh balik, cukur tumbuh balik. Jangan takut. Abang-abang yang dah ada misai, buang je misai kan tumbuh balik. Hak Hogan tu takut nak buang misai. Dia dah simpan misai dia yang ke bawah tu dah 40 tahun tuan-tuan. Hak Hogan. Dia kata siapa yang nak tengok saya buang misai saya, bayar dekat saya berjuta-juta dolar. Masya Allah. Agak-agak sapun lah tuan-tuan. Silat-silat dia jual misai dia gamak. Kamu buang je, nanti tumbuh balik. Serupa tu lah tuan-tuan. Buang je duit dalam tabung, nanti tak tumbuh balik duit tuan-tuan. Takut apa? Allah jamin. Yang kita nak sedekah ini bukan pada manusia. Yang kita nak sedekah ni bukan balik kepada insan. Dia datangnya daripada Allah. Allah yang maha kaya. Dia akan gantikan balik apa yang kita sedekah. Apa kita susah hati? Kita tak payah susah hati. Yang kita nak cari sekarang ialah pahala. Duit akhirat. Duit akhirat namanya ialah pahala. Itulah yang paling penting. Bila mata kita memandang, pandanglah kepada yang berpahala. Bila buka televisyen, bukalah yang berpahala. Aku nak tengok rancangan ini, aku nak tengok program ini. Dapat pahala, tak ada pahala, tutup. Sebulan yang lepas di Malaysia, orang tayang filem Sanggam. Orang hantar mesej pada saya, Ustaz, tak tengok Sanggam ke? Ustaz, selamat menonton Sanggam. Ustaz, buka TV cepat, Sanggam. Jadi rupanya tuan-tuan. Udah macam saya ni kaki Hindustan pula. Saya tak tengok dah cerita Sanggam. Sebab tidak ada pahala. Tak ada pahala, apa saya tengok? Yang kedua, sebab saya dah tengok. Dan saya sudah tahu kesudahan dia. Kesudahan dia ialah Gopal bunuh diri. Filem ini filem 1964. Arahan Raj Kapoor. Filem yang pertama dibuat dalam warna oleh Raj Kapoor. Pelakonnya ialah Rajendra Kumar. Heroinnya ialah Vaijayanti Mala. Semua saya hafal. Bukan cakap nama pelakon ni saya hafal. Dialog mu saya hafal. Dia duduk di atas pokok raga, berenang di bawah. Dia main dia punya set apa alat dia tu. Mere mengki jengga, ai tere mengki jamnata, bolo raga bolo sanggam hoga ki nahi. Nanti yang perempuan di bawahnya sambut, nahi ke ni. Jadi buat apa lagi saya sambut. Kemudian Gopal pun balik daripada luar negeri jadi magistrat. Maka dibuatlah satu majlis meraihkan magistrat Gopal Sundram. Dia bermain accordion. Hardil jo pyar karega, gogana jaega, divana se pelome. Siapa? Buat apa saya tengok lagi? Nanti dia orang pergi piknik dekat sungai, naik bot. Oh mehbuba, tera sepasi. Tak hafal. Dia orang pun kahwin, tuan-tuan, gaduh, jealous. Hero tua tu jealous. Dah main piano. Dost nara, pyar nara, zindagi hai mestera, sebar nara. Sedih benar dengar lagu ni tuan-tuan. Sedih dia rupa. Jadi saya tak perlu tengok dah. Sebab mata saya bila tengok dah tak ada pahala. Itu cerita Sanggam 1964. Yang 2004 lagi saya tak tengok. Sebab pakaiannya Masya Allah. Yang cerita yang baru-baru saya tak tengok dah. Saya tak tengok dah. Dia tu pagal hai. Dia divana hai. Siap dia kata kita gila lagi. Buat apa kita tengok tuan? Pagal tu maknanya gila tuan. Sebab tu saya tak tengok dengan seksi-meksinya. Saya kena jaga mata. Benda yang paling penting ialah mata saya melihat benda yang berpahala. Apa bendanya? Melihat ibu saya.
Masalahnya Ustaz, ibu saya dah meninggal Ustaz. Ibu dah tak ada, dah meninggal. Kalau begitu kamu tengok mak saudara kamu. Mak saudara saya pun tak ada Ustaz. Kenapa tak ada? Mak saya sebatang kara Ustaz. Oh, kalau tak ada mak saudara kamu tengoklah kawan-kawan mak yang masih hidup. Ada tak kawan mak, sahabat mak yang masih hidup? Mak saya tak ada sahabat Ustaz. Mak kamu Tazil ke? Sahabatnya Cita, itu aja. Masya Allah. Tengoklah orang tua dapat pahala. Tengoklah tuan-tuan. Kalau mak dah tak ada, buka albumnya. Tengok gambarnya. Kalau mak sekarang masih hidup, tengoklah mak. Tengok saja, duit tak kasih. Kenapa kamu tengok mak, Mak? Dapat pahala, mak. Kalau tengok saja pun dapat pahala. Kalau kasih wang, lagi pahala. Kalau bawa dia melancong ke Langkawi, lagi pahala. Pergi pula jumpa Ismail Group, lagi pahala. Kalau tengok saja pun pahala. Kalau berbakti pada mak macam mana? Masya Allah. Sebab tu Nabi pesan yang kedua tadi, jaga wanita. Jaga wanita. Ini tidak diletaknya mak dia di hotel bajet. Dah lah mak dia lumpuh 4 hari tak makan tuan-tuan. Cakap orang tak faham. Orang tak faham. Anak boleh tinggalkan mak. Masya Allah. Zakat dibayar. Yang mana ada mak, tengok mak elok-elok. Jaga mak elok-elok. Pahala. Yang kedua yang dapat pahala apa? Tengok Kaabah. Tengok Kaabah sahaja pun dapat pahala. Masalahnya Ustaz, di Singapura tidak ada Kaabah Ustaz. Boleh ke saya buat sendiri Ustaz depan rumah saya Ustaz? Jangan nanti Muiz datang ditangkap dengan kamu. Bawa ajaran sesat. Kalau tak ada duit nak pergi buat umrah, kamu beli je frame gambar, lekat je kat dinding. Frame gambar Kaabah yang original, tak di situ. Tengok sajalah. Ya Allah, bila aku nak pergi ni, ya Allah, aku rindu pada Kaabah ni, ya Allah. Minta izin, minta doa. Ini gambar Kaabah, tak ada apa pun tak ada. Yang adanya gambar Michael Jackson, Elizabeth Taylor banyak kata rumah dia. Yang mana mati semua dia membuh dah. Buat apa tuan-tuan? Yang ketiganya tengok Quran. Sebab tu ramai orang tengok saja, baca ini tidak. Sebab dia kata tengok saja pun pahala. Kalau tengok pahala, baca amal hafiz. Kalau tahfiz, Masya Allah, lagi banyak pahalanya. Lagi suka tuan-tuan, adik kita tadi tahfiz Darul Hufaz. Anak-anak tuan-tuan kurang-kurangnya daripada 4 orang, 3 orang, 2 orang, tolonglah seorang hantar hafiz Quran. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah Allah jamin rezekinya. Bukan setakat di sini, rezekinya sampai di hari kiamat Allah Ta'ala jamin. Apatah lagi kalau dia mengamalkan hafiznya, mengamalkan Qurannya, Masya Allah. Saya akan berangkat menunaikan umrah 23 hari bulan. Saya pergi umrah setiap bulan 3. Setiap tahun saya bawa orang. Orang minta saya pergi setiap bulan. Saya tak payah, sekali cukup. Saya nak pergi umrah. Saya selalu habiskan, kalau di Madinah sampai di Mekah 14 hari 10 hari umrah tuan-tuan, mesti habiskan satu Quran. Duduk dalam masjid. Kalau nak tidur balik rumah, ini tidak, pergi ke Mekah, tidur dalam hotel. Semayang pun tidak pergi. Pak Mat, masjid. Tak apalah, kata dia. Ustaz boleh pergi. Kita ketuk pintu biliknya, Pak Din, semayang. Tak apalah, kata dia. Nak tidur, kata dia. Ini bahasa dialek orang Parit, orang Perak. Kalau nak tidur, balik ke rumah pun boleh tidur. Tetapi di rumah tidak ada Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Balik rumah kita tidak ada Kaabah, tengok saja pun pahala. Jumlah ibadat. Ini tidak, kerjanya pusing. Carinya jubah, carinya jam, carinya cincin batu. Lalah kena tipu. Carinya jam Rolex, murah gila. 50 rial. Singapura tak dapat ni. Memang tak dapat. Sebab tak ada di Singapura. Ini Rolex tiruan lah bro. Kena tipu dia. Baik kamu duduk dalam masjid. Duduk di hotel, kamu tidur. Duduk di lobi, kamu berbuah dalam masjid baca Quran. Habiskan Quran. Saya suka habiskan 30 juzuk tuan-tuan dalam dua-dua masjid. Baca Quran. Duduk baca Quran. Nanti letih minum air zam-zam. Sambung balik.
Masya Allah. Bila kita baca, sekali tu saya baca pejam mata. Baca apa pejam mata? Entahlah. Saya baca pejam mata. Mulutnya baca, matanya pejam, Qurannya buka. Orang pelik. Datang satu orang Turki. Saya buka-buka mata, ada dia. Sudah, apa hal? Dia suruh saya baca. Saya baca lagi. Buka-buka mata lagi, lagi ramai. Astagfirullahaladzim. 4 orang. Dah 11 orang lah lagi. Apa hal dia kan? Rupa-rupanya dia orang nak dengar saya baca. Saya berkata, okey dah. Air dah tak ada. Nak balik lah. Saya kata, Masya Allah. Masing-masing peluk tuan-tuan. Dia orang jarang dengar orang baca Quran macam kita. Dia peluknya, dia ciumnya belaga pipi. Udahlah BP dia macam ambang tuan-tuan. Udah gatal punya keturunan. Masya Allah. Kemudian dia ambil duit, dia bubuh dalam poket kita. Apa hal ni? Seronok pula baca Quran dapat duit. Masya Allah tuan-tuan. Tengoklah Quran, Allah bagi rezeki. Jangan takut. Apa yang kita nak susahkan? Tuan-tuan, jadi saya minta pada tuan-tuan ini. Yang keduanya yang kita kena jaga ialah yang Nabi pesan. Jaga perempuan. An-Nisa. Jaga anak gadis kita. Saya turun airport tadi, Masya Allah, Subhanallah. Tak tengok rezeki. Tengok kang. Aduh, rupa-rupanya pegawai-pegawai immigration tu ramai yang kenal saya, tuan-tuan. Yang tukang cok tu pun kenal saya. Yang belakang kaunter tu pun kenal saya. Yang kaunter belakang pun, Ustaz, malam ni di Jurong kan? Ya. Saya mana tahu Jurong tak Jurong. Yang saya tahu malam ni di Masjid Asyakirin. Saya tak tahu Jurong tu apa dia kata. Yalah, Ustaz malam ni buat tu forum di Jurong. Yalah, Asyakirin. Ya, Asyakirin tu di Jurong. Oh, ya. Mana saya tahu. Dia orang bagi tahu Masjid Asyakirin lah saya pun. Dia bilang tak, Jurong tak Jurong. Ya. Yang dia bilang Jurong, saya bilang Asyakirin. Kan sama tu. Masjid Asyakirin di Jurong. Tak tengok depan kita, sebelah kita, tepi kita. Masya Allah, meriah tuan-tuan. Orang kita. Kalau orang bukan kita, tak apa, lantak kamu lah. Ini orang kita. Masya Allah, pakainya seksi ketat gila. Umurnya 26, pakainya baju adiknya 6 tahun. Subhanallah. Kadang-kadang kita malu pada orang yang bukan Islam. Pakaian orang Islam lebih sopan daripada orang Islam. Udahlah pakaian tak sopan, perangai pun tak sopan, menjerit-jerit. Orang bukan Islam tengok je, masalahnya tengok aje. Orang Afrika pun tengok aje. Ini boleh bawa lauk ni, kata orang Afrika. Subhanallah. Sebab itu tadi saya berbual dengan Tuan Haji, pengurusi kita. Pengurusi Madrasah Al-Ma'arif ini. Hari ini dia ada program perkemahan kesantunan Melayu. Masya Allah. Bagus tuan-tuan. Perkemahan kesantunan Melayu. Sebab kadang-kadang budaya Melayunya, budaya Islamnya sudah jauh daripada kita. Sebab itu Nabi pesan di akhir nyawa Nabi, tolong jaga orang perempuan. Kadang-kadang mak bapaknya bertudung. Bukan kata mak je bertudung, dengan bapak-bapaknya pun bertudung. Tapi anaknya Masya Allah, bajunya singkat, nampak pusat. Saya semalam ada temu bual dengan 8 orang wartawan di Kuala Lumpur. Malam kemarin, malam 2 malam lepas, saya dalam TV1 forum perdana. Ya, saya tengok banyak gila yang hantar Facebooknya, beratus-ratus hantar mesejnya. Suruh saya menyanyi. Astagfirullahaladzim. Orang dengar forum untuk dengar forum. Ustaz nyanyilah. Kenapa sedia sangat? Relax bro, nyanyilah. Kalau nak menyanyi kena masuk Akademi Fantasia. Ini bukan Akademi Fantasia, ini forum. Saya tak balik sebab semua nyanyi dengan wartawan. Masya Allah. Bila sebut wartawan, saya kata nak temu ramah, nak sesi fotografi. Sesi fotografi. 3 kameraman datang, 5 lagi wartawan. Suruhnya posting macam ini, suruh posting macam ini. Sudah, saya kata.
Ustaz, tangan macam ni, satu macam ni. Ustaz, doanya macam ni. Saya kata ini macam imam muda saya cakap. Tuan-tuan, saya tak selesa temu buat sesi fotografinya di tempat kolam renang. Aduh, backgroundnya, ya Allah, dugongnya punya ramai. Saya kata kita cari tempat yang lebih menenangkan jiwa. Tuan-tuan, kesantunan kita orang Islam. Kita ada anak perempuan, jaga auratnya. Kerana iblis mula-mula menipu Adam dan Hawa ialah dengan melucutkan pakaian mereka. Iblis ketika dia goda Adam dengan Hawa, adakah dia goda Adam dan Hawa itu dengan arak? Adam, minumlah arak. Tidak. Adam, tikam nomborlah kamu. Tidak. Tidak, tuan-tuan, nombor pun tak ada lagi di situ. Ini yang saya sebut dalam TV-nya tu. TV satu, Forum Perdana. Ada orang yang pergi ke sembahyang masjid, sempat tikam nombor ekor. Siap baca doa lagi, puh kiri, puh kanan. Taik babi, besar lengan. Tikamnya nombor 3324. Masya Allah. Bila dia datang masjid, ustaz kata haram menggunakan jampi serampak yang syirik. Dia pun teringat puh kiri, puh kanan ni haram. Rupa dia pun tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi buruk, tuan-tuan. Bila dia semayang, dia bubuh dalam poket. Bila rukuk, tiket number dia jatuh. Kipas angin tiup, jatuh depan Tok Imam. Bila Tok Imam nak sujud, dia tengok, hai, siapa punya? Dia rabuk poket dia, yang aku punya ada. Masya Allah. Aduh, inilah contoh teladan yang baik antara imam dan makmum. Masya Allah. Kita tak mau macam ini. Kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, jaga pakaian anak perempuan kita. Sebab iblis dia goda dengan itu. Bila dia makan buah khuldi, terlucut pakaiannya. Adam terlucut, Hawa pun terlucut. Itulah iblis mula-mula buat. Dia nak goda manusia dengan melucutkan pakaiannya, dengan auratnya terdedah. Bila auratnya terdedah, maka banyaklah maksiat dia yang lain akan buat. Bila dia keluar mendedahkan aurat, maka maksiat lain akan datang. Kita tengok adik-adik kita, anak-anak kita yang belajar di madrasah ni, saya sejuk mata, tuan-tuan. Ya, dengan baju kurungnya, dengan tudungnya, Masya Allah, sejuk saya. Ya, sekarang saya tengok orang Singapura pun hebat, perempuan-perempuannya tutup aurat, bagus, alhamdulillah. Ya, ada yang pakai tudung Yuna, melekat je dahinya, senang. Terlalu macam ustaz, tak payah pakai skaf-skaf ustaz. Itu namanya tudung Yuna. Apakah perasaan benci ini sebenarnya? Itu namanya Yuna. Yang ada yang baru punya ni macam suara Yuna juga. Rindu, apa katanya? Saya bila jadi DJ radio, dia pasal lagu ni dengan saya pun lentuk sekali. Bila lah nak tegak kepala ni. Ada yang pakai tudung awning. Ni, tudung awning. Keras je. Macam awning, besi je. Di bubuhnya pelewuk je. Yang itu kalau hujan tak tempias muka dia. Masya Allah. Ada yang balut-balut aja. Paling sempoi balut-balut je. Ngong-ngong-ngong siap ke tudung dia. Ada yang jenis macam itu. Ada tudung yang jenis balut-balut. Dia tak ada apa. Macam mana dia pakai tudung? Macam mana dia? Lala dia balut-balut cantik pula. Lala dia ada selit di sini. Semua orang tiru dia. Masya Allah. Rupanya dia pergi fashion. Ni orang perempuan. Tutup aurat. Nabi pesan. Jaga rambut. Jaga semua. Jaga. Pakaian kita. Tutup aurat elok-elok. Nabi pesan. Yang kedua, Nabi pesan apa pada kita orang perempuan? Carikan jodoh yang baik untuk mereka. Tuan-tuan, ada anak-anak gadis. Sekarang sudah ada boyfriend. Panggil boyfriendnya. Jumpa elok-elok. Sekarang kamu kawan dengan anak pakcik. Kamu kawan nak main-main atau untuk ambil dia sebagai isteri kamu? Kalau ada jodoh, saya nak ambil dia pakcik. Betul. Apa yang sekarang kamu usahakan?
untuk membina anak pakcik. Setakat ni tak buat apa-apalah. Kenapa tak buat apa-apa? Sebab saya baru dah jenam. Pakcik tu pun tak sihat rupanya. Takkan budak sekolah rendah lagi kamu dah nak tanya nak kahwin. Bro. Ini pun masalah juga. Tuan-tuan panggil dia. Kalau pakcik tak nak, pakcik tak suka kamu berdua berjalan-jalan. Tengok semalam pukul 2 pagi baru kamu hantar anak pakcik balik. Kamu belum kahwin. Apa kata jiran? Apa kata agama? Tapi semalam makcik yang pesan. Makcik pesan apa? Dia pesan bawa motosikal pelan-pelan. Sebab itu saya sampai lambat. Masa bila makcik pesan semalam, masa saya ambil, masa saya jemput Siti, makcik kata, Man, bawa motosikal pelan-pelan. Sebab itu sebut pelan. Pukul 2 pun sampai kata dia. Banyak cakap kamu tampar kamu kan. Tuan-tuan, kena pilih 2 orang. Rasulullah kata kena pilih 2 sifat untuk jadikan suami pada anak kita. Sifat pertama ialah berakhlak. Tolong cari. Sifat pertama beragama. Tolong cari. Pandai tak agama? Ni saya tengok ni adik-adik kita yang atas meja, atas kursi ni. Semua ni segak-segak ni. Persiapan yang abang-abang kita ni semua kena cari yang beragama. Sebab Nabi suruh buat. Baru ni saya bercakap di Kulai dengan golongan mak metal. Mak besi. Matanya ya Allah, hitam matanya. Udah bercelak tuan-tuan. Di sini celaknya. Rambutnya merah bersabung ayam di atas ni. Pipinya, hidungnya bersubang. Dia punya bibir pun subang. Besar gila tuan-tuan subang tu. Saya kata macam mana makan nasi ni. Saya takut malam-malam dia tidur, tangan dia tu ngigau kepada tarik subang tu. Rabak dia punya mulut tuan-tuan. Tapi saya tetap pergi bercakap. Saya pergi cakap. Sebab itulah target saya. Target saya bukan nak cari orang baik-baik macam tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang orang baik-baik. Buat apa saya cakap pasal solat? Jangan tinggalkan solat. Tuan-tuan semua tak tinggalkan solat. Buat apa saya cakap? Tuan-tuan berdosa meninggalkan solat. Tuan-tuan ni semayang setiap waktu. Buat apa saya cakap? Saya kena bercakap pada orang yang tak solat. Saya kena cari orang itu. Ini pergi cakap dekat orang masjid. Tuan-tuan jangan tinggalkan solat. Memang pun begitu dia. Macamlah saya mengajar haid pada perempuan yang tidak ada haid. Opah-opah ya. Perbezaan haid warnanya. Opah kata menung. Kita dah tak ada haid. Apa kejadah lah kita buat tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu saya sekarang mencari target baru. Yang nak dengar kita orang baru. Orang baru. Yang nak ajar mandi mayat itu orang baru. Tadi semalam saya buat untuk 80 orang. Budak-budak umur 13, 16 tahun. Kursus mandi jenazah. Alhamdulillah. 16 tahun, 15 tahun mandi jenazah. Ya selalu kita buat mandi jenazah untuk orang yang dah nak jadi jenazah. Kursus mandi mayat. Yang datangnya orang yang dah nak jadi mayat. Begitu ni tuan-tuan. Tak mau. Sekarang saya berkawan dengan 300 orang. 300 budak-budak muda. Di sekolah saya yang naik basikal fiksi. Di Malaysia basikal ini sangat terkenal. Basikalnya warna oranye, warna hijau, warna merah. Bila berjalan malam-malam nyala lampunya. Cerah je tuan. Saya ada 300. Yang terbaru kita buat dengan 300 orang ini belajar sembelih lembu dan kambing dan ayam. Seronok tuan-tuan. Tengok ayam. Semua putih-putih semua ayam. Ini adalah sembelihan kita hari ini. Yeay. Ayam pun takut. Tak payah pula. Selalu budak muda setelah sebut kita sembelih itu lembu. Takut. Sekarang lembu takut. Ada lagu. Sebab sekarang ini yang sembelih lembu yang tua-tua. Pegang golok. Udah ketar tangan. Mana lembunya mana gitu. Lembu kata aku ni mati ke tak mati ni entah. Biarkan anak-anak muda yang duduk atas kerusi ni yang sembelih lembu. Lembu pun takut, kambing pun diam entah. Inilah target kita. Saya bercakap pada budak-budak ini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dapat mereka ni di Johor. Inilah target kita dakwah.
Kita pergi ke tempat mereka, kita bercakap dengan mereka. Lama-lama mereka memahami Islam. Kita bagikan agama kepada mereka. Sebab pilihan pertama menjadi calon suami, calon menantu ialah beragama. Calon syarat keduanya ialah berakhlak. Tolong pilih yang berakhlak. Sebab itu kalau dia tu baik, beragama dan berakhlak, kita ada anak gadis, tak salah pergi Minang dia. Tapi bukan bapak yang pergi Minang, bukan gadis yang pergi Minang, bukan mak yang pergi Minang. Hantar orang lain. Hantar ustaz misalnya. Ustaz Kazim. Saya berkenan sangat dengan anak muda yang nama Aiman tu. Dia dah ada isteri ke Ustaz? Bujang tu. Dah ada tunang Ustaz? Rasanya belum. Bagus sangat orang dia Ustaz. Boleh tak Ustaz minangkan untuk anak saya? Maka saya pergi cakap. Saya kata, Aiman, kamu dah kahwin belum? Belum Ustaz. Kamu dah ada kawan belum? Belum Ustaz. Kamu bercinta sekarang? Belum Ustaz. Kenapa kamu tak bercinta? Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Mau tak kalau Ustaz carikan kamu jodoh satu perempuan? Siapa Ustaz? Tu anak Pak Mat Tempe tu bujang. Apa kerja dia Ustaz? Kerjanya buat tempe. Kalau kamu nak, Ustaz boleh rekomenkan. Itu sahaja cara saya cakap. Bukan saya bawa sini junjung. Aiman, besar sungguh Stadium Nasional. Besar lagi hajat di hati saya. Menong Aiman, apa pula Ustaz ni? Udah buang tebiat je. Saya datang ni nak minang kamu untuk anak Pak Mat Tempe. Salah. Dia kena cakap, mau tak kalau Ustaz jodohkan kamu dengan Pak Mat Tempe anaknya? Anaknya tu masih bujang lagi. Orangnya bagus. Itu caranya. Bukan cakap saya diamanahkan oleh Pak Mat Tempe untuk meminang kamu untuk anaknya. Itu menjatuhkan maruah orang perempuan. Salah tu. Okey, itu cara meminangnya. Lagi tak betul kalau perempuan tu cakap direct. Jatuh maruahnya. Dia kena ada orang tengahnya macam Khadijah. Khadijah dengan Maisarah itu. Maisarah tu orang tengahnya. Bukan Maisarah yang pergi, bukan Khadijah yang pinang Rasulullah. Itu yang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya 16 tahun. Saya tutup pintu hati saya untuk tidak mau berkahwin. Alhamdulillah Ustaz, Allah dah bukakan pintu hati saya untuk berkahwin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bagus. Sekarang umur akak berapa? 60 Ustaz. Nampak tuan-tuan, perasaan tu masih ada. 60. Jadi akak dah jumpa dah yang akak rasa ni. Itu dah minta tolong Ustaz ni. Saya rasa, akak rasa dia boleh bimbing akak, dia boleh bentuk akak. Kalau gitu, siapa orangnya? Orangnya Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Saya kata akak, rasanya minta maaf akak. Jauh sangat bezanya. Akak 60, saya 40. Jauh sangat akak. Ustaz, angka ini cuma, nombor ini cuma angka. Apa ada pada angka Ustaz? Yang penting hati. Akak tak kisah walaupun Ustaz muda pada akak. Akak tak kisah Ustaz. Saya jawab, memanglah akak tak kisah. Yang kisah ni saya. Akak memanglah tak kisah. Saya ni kisah. Astaghfirullahaladzim, tuan-tuan. Jangan macam itu. Malulah. Jagalah maruah. Saya terang-terang saya tolak dia. 60. Tapi kalau 26, saya fikirkan ya. Masya Allah. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi yang nombor 2, kita jaga orang perempuan kita. Kita jaga anak kita, kita jaga isteri kita, jaga kakak kita, jaga mak kita. Jaga betul-betul. Jangan sampai mereka ni ditipu. Jangan jaga betul-betul. Jangan mereka ni sampai dirosakkan. Dengan siapa mereka berkawan, dengan apa yang mereka buat, apa benda kerja. Kita orang lelaki-lelaki, Nabi pesan, jaga perempuan. Jangan sampai mereka susah. Jangan tepak, tampal, terajang. Kita baca dalam paper hari ni, suami mengelar isterinya yang mengandung 2 bulan. Dikelar mati, tuan-tuan.
Hanya kerana bertengkar, suami ambil pisau, dikelar je. Ada suami yang pijak isterinya, yang mengandung, terberanak terus isteri dia. Subhanallah. Ini bukan umat Nabi Muhammad. Nabi kata, laisa minni, bukan umat aku. Laisa minna, bukan daripada kami. Orang-orang yang tak hormat macam ini, tuan-tuan. Ya Rasulullah tak pernah sepak. Rasulullah panggil isteri dia, ya muwafaqah, perempuan yang cerdik. Nabi Muhammad panggil Aisyah, ya muwafaqah, wahai perempuan yang cerdik. Dia tak pernah sebut bodoh. Dia tak sebut bodoh. Woi bodoh. Apa panggil isteri bodoh? Bodoh-bodoh itulah yang masak untuk kita. Tapi Ustaz, isteri saya betul bodoh Ustaz. Jangan panggil bodoh. Panggil nama dia yang baik. Ayang, darling, Umairah. Nah, kalau tipah tip. Setiap hari dapat tip. Nabi Muhammad panggil, ya muwaffaqah. Ini tidak dipanggilnya bodoh, 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 bodoh. Isteri kalau tuan-tuan panggil dia bodoh, dia simpan dalam hati. Bodoh, mama kamu tu bodoh. Mama sampai menangis. Nangis mama. Iyalah, mama bodoh. Bapa kamu je pandai. Bodoh-bodoh pun dapat anak keluar. Ya, dekat orang perempuan. Orang perempuan ni kalau menangis, suara je tak keluar. Sampai si bapa kamu. Ini mama bodoh. Kalau seronok pun tak keluar juga. Tak sangka. Tak kasi bilang pun tak keluar juga. Masya. Subhanallah. Suami tanya dekat isteri dia, kunci kereta aku mana? Adalah atas meja. Awak tu cari dengan hidung, bukan nak jumpa. Cari dengan mata lah. Aku dah cari, tak jumpa. Faham tak? Isteri pun cari. Tak ada lah. Itulah, bodoh. Kata ada, tak ada. Anak cakap, ayah, kunci kereta atas cushion lah. Nampak? Bodoh. Astaghfirullahalazim. Jangan panggil bodoh. Panggil yang baik lagi. Panggil dia muwafaqah. Mulai hari ni abang-abang panggil isteri muwafaqah. Bila buka pintu, isteri buka pintu, abang baru balik. Ustaz Kazi ada lambat, 45. Muwafaqah, buatkan abang minum ais. Isteri pun buat apa hal pula orang tu. Letak atas meja. Terima kasih muwafaqah. Muwafaqah tu apa abang? Bodoh betul kamu ni. Baru tadi je pesan. Jangan sebodoh. Bodoh-bodoh juga. Yang ketiga tuan-tuan, ummati. Jagalah umat. Jagalah umat. Kita tengok tuan-tuan. Kita berkasih sayang. Seseronok tengok tuan-tuan orang Islam di Singapura berkasih sayang. Ya, cinta mencintai. Saya tengok sampai tingkat atas ni tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan jangan tengok di sini je. Sampai ke atas tu. Kat atas bumbung tuan-tuan ni. Ini tandanya berkasih sayang. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Kalau kita pegang yang Nabi pesan pada kita, jaga umat dia, hidup dengan berkasih sayang, jangan dengki-mendengki, jangan gaduh-gaduh, jangan kita iri hati. Sebaliknya tolong menolong, insya-Allah Allah berikan keberkatan pada kita. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
ومقداره العظيم.